Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi zaman amin ya rabbal alamin. Wa amma as-salam, as-salatu was-salam ala rasulillah. Wa amma as-salamu fa ma'nahu al-aman, maknanya al-aman, keselamatan, yakni kesejahteraan, keamanan. Wal muradu, maksud di sini ialah ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafu ala ummati, ataupun mimma yukhafu, dari perkara yang ditakuti di atas umatnya sallallahu alaihi wasallam. Makna Allah Ta'ala memberi keamanan terhadap Nabi, makna Tuhan beri jaminan dan rasa selamat kepada baginda Nabi. Takmin itu idafat masdar pada maf'ul tu. Allah yang memberi keamanan akan baginda Nabi mimma yukhafu, dari perkara yang ditakuti, dibimbangi ala ummatihi, di atas umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini bimbang atas umat dia, nak bimbang dan kasihan ke atas umat dia. Jadi Allah Ta'ala beri jaminan kepada Nabi bahawa umat Nabi tidak akan dimusnahkan seperti umat-umat terdahulu. Adapun diri Nabi, jadi takmin ni atas bimbang ke atas umat dia, bukan bimbang ke diri dia. Faham tak? Itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni maksum. Fa kaifa yakhafu ala nafsihi, bagaimana tak boleh baginda itu takut atas dirinya. Itu. Jadi sebab itu tafsir takut tu, takut atas umat, atas diri sendiri tak takut, sebab Nabi terpelihara, Nabi maksum. Na'am yakhafu 'alaiha ay 'ala nafsihi mahanatan, khaufa 'alaiha khaufa mahanatin. Mahabati bab itu tak? Ini salah sini. Baru benar. Khaufa mahabatin wa ijlalin. Nabi takut. Jadi sebab tu ditafsir itu. Dan kalau kata takut, baginda bimbang atas dirinya, jadi Tuhan memberi rasa ketenangan ke atas baginda. Dan bimbang atas diri itu macam mana Nabi boleh bimbang? Dia kata tak, bimbang ni ialah yakhafu 'alaiha, baginda Nabi 'alaiha 'ala nafsihi khaufa mahabatin wa ijlalin, takut akan sebagai takut mahabbah. Mahabbah takut kerana keagungan, ijlal pun keagungan, agung dan juga ta'zim. Hak ni takut siapa ni? Hak ni takut ke Tuhan, bukan takut ke makhluk. Dia takut ke makhluk ni. Al-khawfu minal khalqi yafir. Al-mar'u idha khafa minal khalqi yafirru min. Seseorang kalau dia takut makhluk, dia akan lari. Kita takut pada burung sebeling, kita lari. Takut kepada orang ni, kita lari. Takut jumpa wali, kena waktu lari. Wal khawfu idha khafa minallahi yahrubu ilaih, atau yahra'u ilaih. Bila seorang takut pada Allah, dia akan lagi cepat ke Tuhan. Jadi takut atas diri Nabi khaufa mahabbatin wa ijlal. Maka boleh ditakwilkan baginda takut atas diri baginda akan sebagai takut kepada kebesaran dan keagungan Tuhan. Yang mana takut tu bukan takut seperti takut kepada makhluk, takut aku, takut imam,
Tak, bukan itu. Okay. Idil mar'u kullama ishtadda qurbuhu minallahi ishtadda khawfuhu minhu. Kerana seseorang apabila bersangatkan dekatnya dengan Tuhan, maka bersangatkan takutnya daripada Tuhan. Lagi dia dekat dengan Tuhan, lagi kuat, lagi dekat dengan Tuhan, lagi takut kepada Tuhan. Itu maksud. Itu beza dia. Takut kepada makhluk ni, takut dengan Tuhan. Okay. Walidzalika qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari kerana itu baginda bersabda, inni la akhwafukum minallah, sesungguhnya aku ialah yang paling takut di kalangan kamu kepada Tuhan. Aku paling takut ke Tuhan di kalangan kamu. Jadi takut Nabi itu ni kan, takut buat ni kan, bukan takut dengan sebab bimbang. Okay. Nabi wakila, kata satu pandangan, al-muradu, maksud di sini, salam maksud amal ni, ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafu ala nafsihi 'inda ishtidadil qurbi fil mahsyar al-karam 'inda ishtidadil karam al-karbi 'inda ishtidadil karbi fil mahsyar. Tak, maksud salam kesejahteraan ialah ta'minuhu, kamu beri rasa aman akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafu ala nafsihi, daripada perkara yang dibimbangi atas diri baginda, inda ishtidadil karbi, ketika bersangatan gelisah keluh kesah, fil mahsyar, di padang mahsyar. Itu pandangan lah. Li'annahu yansal ismata, kerana ketika itu Nabi SAW lupa ismah, lupa dah penjagaan, dah ingat dah bahawa dia tu maksum, dia tu terjaga pada pihak Allah. Kasairil anbiya alaihimus salatu wassalam, sebagaimana para nabi yang lain. Nabi lain kata nafsi-nafsi. Jadi ini pandangan kedua ni, walaupun pandangan ni pandangan sikit lah, pemahamannya tak ada lah. Wa fassarahu ba'duhum bitahiyyah, sebahagian ulama mentafsirkan salam itu bitahiyyah. As-salam itu ialah tahiyyah, penghormatan. Tahiyyah. Ada orang tu dia baca tahiyy tu. Tahiyy, tahiyyah, penghormatan. Wal muradu biha, yang dikehendaki dengannya, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, ma'a rasulihi, pada diri baginda Nabi. Apa maksud Allah Ta'ala memberi kesejahteraan tahiyyat penghormatan? Annahu yukhatibuhu bi kalamihil qadim, bahawa Allah Ta'ala khitab kepada Nabi dengan kalamnya yang qadim. Ad-dalat, dalat, yang menunjukkan, ai khitaban dalat. Jadi dalat tu ialah sifat kepada mausuf mahzuf, maf'ul mutlaq mahzuf. Yukhatibuhu bi kalamin qadim khitaban dalat ala rif'ati maqamil 'azim, bahawa Allah Ta'ala khitabkan kepada Nabi dengan kalamnya yang qadim, akan sebagai khitab yang menunjuk kepada ketinggian maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wa tawahhama ba'dhum anna al-murada bis-salami huna ismuhu ta'ala, dan
menyangka oleh sebahagian mereka bahawa yang dimaksudkan dengan salam ini ialah nama Allah Ta'ala. Kan ada kan Al-Mu'minu Salamul Mu'minu. Jadi sebahagian kata As-salatu wassalam, salam tu makna nama Tuhan. Qala, jadi kata sebahagian mereka ni, dan ketika itu macam mana maksud wassalamu ala Rasulillah tu? Maksudnya Allahu radin, bahawa Tuhan itu redha, au hafizun, atau Tuhan menjaga ala Rasulih, terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawahama ni wala yakhfa ma fihi minal bu'di, kata Syekh Bayruri, tidak tersembunyi lagi bahawa pada demikian itu jauh sekali nak takwil salam yang Tuhan jauh pada dia. Takwil itu tubuh ni jauh sangat takwil. Tapi kat atasnya Robin tak. Tak takwil Allah salam tu dengan nama Allah. Takwil salam tu ialah nama Tuhan. Okay. Wa bil jumlati, maka secara umum, wabil jumlati khulasahnya, wabil jumlati makna khulasahnya, la nunkiru thubutas salam isman min asma'i ta'ala. Ini jawab soalan tak. Jumlahnya secara khususnya, secara umumnya ataupun khulasahnya, kita tidak ingkar sabit as-salam itu salah satu nama daripada nama Tuhan. Walakin yaq'udu hamluhu alaihi fi mithli hadzal mawdi'i, tetapi jauh hamluhu oleh menanggungnya salam tu alaihi ala kaum isman min asma'i ta'ala fi mithli hadzal mawdi'i, pada tempat ni. Jadi Syekh Bayruri kata kita tak nafi as-salam tu nama Tuhan, tapi nak tanggung wassalatu wassalamu ala Rasulillah. As-salam dalam sini ni, dalam konteks ini, nak tanggung dia tu nama Tuhan jauh sekali. Gitu. Boleh buat apa tu? Boleh buat hasyiah pula. Tak? Boleh hasyiah pula. Dalam jadi sifat kepada makhluk pula. Wa baqiyat abhathun, dan tinggal lagi beberapa perbincangan tata'allaqu bis salati wassalam, yang berkait dengan selawat dan juga salam, la tunasibu huna, yang tidak munasabah di sini. Jadi Syekh tinggalkan lagi. Maknanya kalau tengok kitab lain mungkin panjang lagi lah dia bincang bab selawat dan salam tu lah. Okay. Qawluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata musannif atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ala muta'alliqun bi mahzufin. Ala tu huruf jar, bertakluk dengan yang mahzuf. Amin itu lah taqdiru kainani. Kainani wa huwa khabarun. Kainan itu dari khabar. An qawlihi, daripada perkataannya, wassalatu wassalamu, wassalatu wassalamu kainani ala Rasulillah. Selawat dan salam itu sabitlah dia, adalah dia. Kain itu makna ada, sabit, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Wal muradu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenaki wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqam. Dalam Ibn Malik sebut dalam fi'il dia wa akhbaru bi harfi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqam. Dan mereka orang Arab
membuat khabar dengan zarah ataupun haraf jar. Dalam keadaan mereka niatkan makna kain ataupun istaqarra. Ni ala haraf jar, khabar haraf jar, maka khabar sebenarnya ialah maksud diniatkan kainin ataupun istaqarra. Boleh tak? Ada lagi ya. Kau dibagi kainunah ammah, subut, husul dan lain-lain lagi. Wal muradu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Rasulullah ini di sini khusus sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas utusan hak ni Nabi Muhammad. La kullu rasulin, bukan setiap nabi. Kama hamalahu ala dalika ba'dhum, sebagaimana menanggung atas demikian itu oleh sebahagian mereka ulama. Ada ulama kata ada Rasulullah mana segala Rasulullah, segala utusan Tuhan. Tak, hak ni khusus nabi. Lianna dalika lafdha, kerana lafaz itu ghalaba isti'maluhu, ghalib penggunaannya fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Rasulullah tu ghalibnya wujud pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sara la yuqlaqu ala ghairihi, sehingga jadilah tidak ditelokkan, tidak disebut lafaz Rasulullah ala ghairihi, di atas selain baginda Nabi, illa maqrunan bi dzikrihi, kecuali disertakan dengan menyebutnya itu qarinah. Illa maqrunan bi dzikrihi atau bi qarinati. La yusar hatta yusar la yutlaqu ala walihi illa maqrunan bi dzikrihi, tidak diitlaqkan kepada selain baginda Nabi kecuali disertai dengan sebutnya, sebut Nabi juga. Maknanya kalau nak tak orang lain, sebut juga Nabi Muhammad. Serta juga. Illa biqarinati, ataupun makrunan biqarinati, illa makrunan biqarinati, kecuali disertai qarinah lain. Contoh apa? Apa ni? Ibn Ba'd faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ibn Ba'd ashqaha faqala lahum Rasulullah. Itu ada qarinah, cerita mengenai Nabi Saleh. Okay. Illa atau pada bidikri atau makrunan biqarinati. Okey. Wa innama qala, hanya sahaja musannif kata ala Rasulillah itu, walam yakul ala nabiyillah. Kenapa dia tak kata ala nabiyillah, dia kata ala Rasulillah, tak kata ala nabiyillah? Li'anna risalata asyrafu minan nubuwati, kerana risalah itu lagi mulia daripada nubuwah. Ala sahih, atas kau yang sahih. Jadi antara Rasul Nabi mana mulia? Risalah itu mulia. Nabi Rasul itu jadi ahli seorang, dia buat Nabi, dia itu Rasul. Jadi risalah itu lagi mulia. Sebab apa risalah mulia pada nubuah? Sebab apa? Sebab apa risalah mulia pada nubuah? Kalam Allah lah, kan nanti kalam Allah. Sebab apa? Li'anna naf'uha muta'addi, manfaat risalah muta'addi ke orang lain. Risalah dia untuk sawi ke orang. Nubuah nampak diri sendiri. Kerana manfaat yang muta'addi ni lebih orang lain, lebih dia. Lepas tu lebih fadlu alim alal abid. Lebih ke mana? Dia beri manfaat muta'addi ke orang. Orang ambil diri seorang, diri sendiri je.
Sebab itu lebih Nabi Musa daripada Nabi Khidir. Walaupun ilmu boleh jadi Khidir banyak, tapi dari segi kedudukan risalah lebih Nabi Musa alaihissalam. Okay. Khilafan lil-Izz ibn Abdissalam, menyalahi pada Syekh Izzuddin ibn Abdissalam fi qawlihi bil aksi, pada perkataan dia kata terbalik. Dia kata nubuwah itu lagi mulia daripada risalah. Wa kana muqtadha zahiri an yaqula, dan adalah muqtadha zahir. Muqtadha zahir makna tuntutan zahir lafaz atau zahir ibarat. Tuntutan zahir ibarat. Bahasa moden, wa kana muqtadha zahir adalah konteks ayat itu, ataupun kita panggil konteks konteks ayat ataupun siyaqul ayat. Tuntutan ayat, tuntutan ibarat itu, wa kana muqtadha zahir adalah tuntutan zahir ibarat an yaqula ala rasulihi, bahawa berkata musannif ala rasulihi. Ini mahal idmar. Sebab apa? Sebab sebut dah alhamdulillah, dia telah dizahirkan lafzul jalalah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulih. Dah sebut dah kan. Jadi sepatutnya muqtadha zahir, tuntutan zahir ibarat kalam tu, bahawa musannif berkata ala rasulih lah. Idmarkanlah lafzul jalalah sini, dah sebut dah alhamdulillah. Lianna al-maqama lil idmar, kerana tempat ini tempat idmar, tempat menjadikannya dhamir. Jadi itu kritikkan mana? Kalau baik-baik ni mahkum itu loh. Kalau kena baik-baik macam ayah buat gini loh, macam awak tu dia. Wala'alla nuktatul izhar. Ta'zhar izhar. Izhar kanan ni Hamzah salah bagi. Hamzah salah juga izhar. Wala'alla nuktatul izhar, boleh jadi nuktah, sebab atau rahsia dizahirkan itu ziyadata tafkhimi sya'nihi, ialah menambahkan, mengagungkan kedudukan Nabi SAW bi idafatihi ila ismihi ta'ala as-sarih, dengan disandarkan nama baginda Nabi kepada nama Allah Ta'ala secara sharih, tak ada ilmu-ilmu. Jadi ala Rasulillah idafat litashrif, jadi dizahirkan pada maqam idmar, nuktahnya sebab atau rahsianya ziyadata tafkhim sya'nihi, untuk menambah ketinggian kedudukan Nabi. Wa ma asyrafaha min idafatin ma ta'ajjubiyah, alangkah mulianya daripada idafat itu. Mulialah idafat ke Tuhan, Abdullah, Rasulullah, jadi mulia dulu. Asalnya Abdul, hamba hina, bila idafat ke Tuhan jadi mulia dulu. Jadi wa ma ta'ajjubiyah ma asyrafaha min idafah, alangkah mulianya idafat tersebut. Wa'lam anna ar-rasula lughatan, ketahuilah bahawa rasul pada bahasa itu al-mab'uthu min makanin ila akhar, ialah yang diutus dari satu tempat ke tempat lain. Itu rasul, utusan siapa? Utusan itu ialah orang yang diutus dari satu tempat ke tempat yang lain. Wastilahan, pada istilah, rasul itu insanun uhiya ilaihi bi syar'in, bi syar'in yu'malu bihi, yang beramal dengannya, wa umira bi tablighihi, dan
disuruh menyampaikannya. Jadi pada istilah Rasul itu manusia yang diwahyukan dengan syariat yang dia beramal dengan dia, syariat untuk diamalkan dengannya dan disuruh menyampaikannya. Wa amman nabiyyu, adapun nabi, fa huwa lughatan, pada bahasa ialah al-mukhbir bi kasril ba, dengan kasrah ba, al-mukhbir, au fathuha, ataupun dengan fathahnya, au bi fathiha, au fathiha, au bi fathiha, al-mukhbar. Boleh baca dua, mukhbir boleh baca, mukhbar boleh baca. Fa huwa fa'ilun, maka mukhbir nabi itu, fa huwa ai kalimah nabiun, asalnya gitulah. Sanaba'at nabiun, qiraat dia tak faham. Wah, memang macam gitulah. Lagi. Jangan. Nabiun. Bila awakkan. Baca nabiun dan buat qiraat lain lagi. Baca gitu. Jadi maknanya fa'ilun. Bimakna fa'ilun atau maf'ul. Tadi mukhbir dengan mukhbar. Jadi maknanya mukhbir yang beri khabar, yang diberi khabar, boleh tak? Yang memberi khabar, yang diberi khabar padanya. Wastilahan, nabi pada istilah insanun uhiya ilaihi bi syar'in yu'malu bihi wa illam yu'mar bi tadbirihi. Manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syariat yang beramal dengan dia walaupun tidak disuruh menyampaikannya. Fakullu rasulin nabiyyun, setiap rasul itu nabi, wala aksu, tidak sebaliknya. Ai walaisa kullu nabiyyin rasulun, fa bainahuma umumun wa khususun bi itlaqin. Dia panggil umum khusus mutlak. Macam mana? Iaitu nabi itu umum, setiap orang yang diutuskan dengan syariat. Nabi. Rasul pula khusus kepada nabi yang diutus syariat dan disuruh sampaikan. Jadi kalau alaqahnya bulat besar, dalam surah ada bulat kecil kan? Buat besar tu nabi, bulat yang kecil itu rasul. Jadi setiap rasul tu tentu dia nabi sebab dia dapat syariat. Tapi bukan semua nabi itu rasul. Hadza huwal masyhur, ini pandangan masyhurnya. Ada nafi ni khilaf. Utamanya ulama-ulama moden ni banyak tak bersetuju dengan pandangan ni lah. Tapi kalau pandangan mereka juga sebenarnya bawa kepada masalah tak selesai. Ada beberapa benda yang kadang tidak kena dengan takrif tersebut. Kalau takrif ni mudah je. Kalau takrif ni masyhur ni biasanya mutarif. Maknanya kalau kita pasangkan pada setiap nabi, setiap rasul tu kena belaka. Tapi kalau takrif baru ni kadang-kadang ada 2-3 yang keluar pada kaedah tu. Wa qila innahuma mutaradifan, kata satu pandangan innahuma mutaradifan, nabi rasul tu sama. Wa ba'duhum ja'ala bainahuma umuman wa khususan min wajhi. Sebahagian mereka menjadikan antara nabi dan rasul ini umum khusus wajhi. Jangan khusus jalan itu. Asal mana? Ya Yaj'alu. Ana salah baca. Wa ba'duhum yaj'alu bainahuma umuman wa khususan min wajhi. Sebahagian para ulama menjadikan antara nabi dan rasul ini umum khusus wajhi. Alaqah dia bulat tengah tu, temu ada di tengah. Bina'an ala annahu yushtaratu fi nabiyyi ay yahtassu bi ahkam. Dibina di atas bahawa syarat pada nabi yahtassu bi ahkam, dikhususkan dengan hukum-hukum. Dikhususkan dengan hukum-hukum. Li'annahuma, kerana kedua-duanya
Hina idin, ketika itu mana Nabi dan Rasul yajtami'ani, berhimpun titik tengah tu, fi ma umira bitablighi ba'dil ahkami wa tassa bi ba'dihima al-akhar. Jadi ketika itu berhimpun Nabi dan Rasul pada orang yang disuruh menyampaikan sebahagian hukum dan mengkhususkan dengan sebahagiannya hak lain. Faham tak? Gini, Nabi ni dia ada khusus hukum untuk diri dia. Khusus hukum tu khusus hukum untuk diri dia. Makna wahyu kepada dia saja. Rasul ni dia suruh cover belaka. Rasul ni dia suruh cover belaka. Jadi temunya tengah. Ada Nabi yang Rasul yang mana ada hukumnya khusus untuk diri dia, ada hukum yang disuruh cover pada orang lain. Contoh. Tak, Fi betul dengan Aikar. Ni Aikar katakanlah Nabi. Makna kata je. Contoh. Makna diberi wahyu khusus untuk etas. Khusus untuk etas saja. Nah, tapi Rasul dia wahyu supaya disampai kepada orang lain. Dia ada wahyu yang disuruh sampai, ada wahyu yang khusus untuk dia. Nampak? Faham? Jadi tengah-tengah tu lah. Jadi tengah tu lah Nabi lagi Rasul, iaitu orang yang dia beri dua karung wahyu. Satu karung untuk disebarkan, satu karung untuk diri dia. Nabi ni wahyu satu karung untuk dia belaka. Rasul ni untuk dia belaka. Rasul ni untuk sebar belaka. Apa? Li'annahuma hina idin yajtami'ani fi man umira bitadlighi ba'dil ahkami wa ikhtassa bi ba'dihima al-akhar, dan dia khusus dengan bahagian yang satu lagi. Maknanya satu bahagian lagi khusus untuk dia. Wa yanfaridur rasulu fi man umira bitadlighil kull, dan khusus bersendiri Rasul tadi. Bersendiri Rasul itu pada orang yang disuruh menyampaikan semua wahyu. Hak tu panggil Rasul sahaja. Kalau dia suruh sampai semua wahyu, panggil Rasul saja. Tidak dia suruh sampai langsung, Nabi saja. Itu. Wa yanfaridun nabiyyu fi man ikhtassa bil kull, bagi orang yang khusus dengan semua sekali. Maknanya wahyu itu untuk dia seorang je. Nampak? Jarang terdengar. Wa mata umira bil hukmi, dan bila mana disuruh para nabi rasul ini bil hukmi bainan nas, supaya menjatuhkan hukum, menjalankan hukum antara manusia, fa khalifatun, nabi itu nama khalifah. Kalau disuruh dia jadi menjatuhkan hukum untuk qadi ke mereka, namanya khalifah. Kama qala ta'ala, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Al-ayat, akmil al-ayat. Wahai Daud, kami jadikan kau khalifah pada muka bumi. Jadikan khalifah kepada muka bumi. Sebab apa? Sebab disuruh menjalankan hukum. Disuruh menjalankan hukum. Baca kat dalam sikit. Ni benda belakang ada syair. Ada syair ka qawlihi ya sahibal hammi wa mithlu lafzi Muhammad fi qawli Muhammad usadan nas kalaman wa yafi'an usada. Itu depan dah tu, mula baca di khalifah. Khalifah ni mesti hari raya. Khalifah pengganti.
Wa qad ittasafa laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersifat dengan khalifah juga. Wa kanat ba'dahu li Abi Bakar, lepas baginda Abu Bakar, thumma li Umar, thumma li Uthman, thumma li Ali. Walamma tufiya Ali bay'a an-nas li ibnihi al-Hasan. Setelah meninggal, orang ramai bai'ah dengan Sayyidina Hasan. Fasara khalifatan haqqan muddata 6 ashhurin. Jadi khalifah dengan betul lah, dengan yang sebenar, dengan syar'i selama 6 bulan. Takmulatan 30 sanah. Sebagai pencukup kepada 30 tahun. Kan Nabi kata al-khalifatu ba'di 30 sanah. Bila-bila sampai pada Sayyidina Ali tak cukup 6 bulan. 6 bulan tambah dengan Sayyidina Husain. Baru cukup 6 bulan. Cukup 30 tahun sebagaimana Nabi kabur. Thumma yakunu mulukan 'adudha. Lepas tu jadi pemerintah-pemerintah yang zalim. Mulkan 'adudha, pemerintah yang zalim. Allati akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha muddat khilafah, itu tempoh khilafah. Summa takunu mulkan 'adudha, jadilah pemerintah yang kuku besi. Ay ya'udun nas, gigi asal 'adha ni gigi. Menggigit manusia minhu, daripadanya li jawri ahlihi, kerana zalimnya orang itu. Wa adam istiqamatihim, dan tidak istiqamah, tidak betul atas jalan syariat. Walamma fadara tilka muddah, setelah selesai tempoh 30 tahun tu, gharaba 'ani khilafah, dia pun tak boleh pegang khilafah. Sayyidina Hasan tak boleh, dia enggan khilafah. Li Muawiyah, surah pada Muawiyah, zuhdan wa sawnan li tibai muslim, kerana zuhud dan nak menjaga darah orang Islam. Bani Umayyah nak sangat, jadi serahlah untuk menjaga daripada tertumpah darah umat Islam. Fa innahu bay'ahu akthar min 40,000, telah bai'ah lebih pada 40,000. Wa hadha misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ini membenarkan kepada sabda Nabi, la'allallah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Boleh jadi Allah Ta'ala akan menjadikan cucu aku seorang ini, Sayyidina Hasan, dia mengislahkan, membaikkan di antara dua puak yang bertelingkah di kalangan orang Islam. Kapal raya pula. Uji. Mungkin je. Surah Baqarah jadi kita orang Mekah Mesir. Okey. Qawluhu ya'lam Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina